Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau, sampai bila engkau terus mahu bekerja untuk dirimu dan anak isterimu tanpa mengingati Allah sama sekali. Setengah ahli sufi mengatakan, jika anakmu sudah pandai mengutip biji-bijian, maka tinggalkan dia. Yakni pisahkan dirimu daripadanya. Lalu tumpukan dirimu pula ke jalan Allah Azza wa Jalla. Tegasnya, bila anakmu sudah mengerti bahawa biji-bijian itu ada harganya dan berguna buat sesuatu, maka dia sudah belajar mengenal. Nanti dia boleh bekerja sendiri buat dirinya. Maka jangan sampai engkau menghilangkan masamu untuk bekerja untuknya, kerana dia sudah tidak perlu lagi kepadamu. Ajarilah anak-anakmu bekerja untuk dirinya, lalu engkau penuhkan masamu untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana anak isteri itu tiada mampu membantumu biar apapun nanti bila engkau di hadapan Allah. Lazimkan dirimu dan anak isterimu supaya suka berqanaah. Yang cukup dengan yang seadanya dari benda-benda yang diperlukan untuk hidup. Kemudian biarkan dirimu dan mereka sekalian mengatur waktu untuk membuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jika memang engkau mempunyai rezeki yang lain, kelak dia akan datang juga. Kelak dia akan datang juga nanti, bila sampai waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah. Bukankah semua itu daripada Allah? Kemudian engkau bersihkan dirimu dari mengongsikannya dengan manusia. Tetapi jika engkau sudah tidak punya apa-apa lagi di sisi Allah, menurut apa yang ditentukan oleh takdir tadi, maka engkau sudah tidak lagi perlu lagi kepadanya dengan adanya kezuhudan dan sifat qanaah dalam dirimu. Seorang mukmin yang qanaah, jika dia memerlukan sesuatu dari dunia, dia akan masuk kepada Tuhan yang Azza wa Jalla dengan tumit permohonannya, tadarru'nya, yakni merendah dirinya, kerendahan dirinya dan taubatnya. Kemudian jika Allah memberinya apa yang dimintanya itu, nescaya dia akan mensyukuri Allah terhadap pemberian itu. Jika tidak diberikannya, dia tetap menyetujui keputusan Tuhan itu dengan bersabar terhadap kehendak Allah tanpa memprotes atau bersungut. Dia tidak mahu memohon kelebihan itu dengan menjual agamanya, atau membuat riak dan nifak, atau melakukan sesuatu kejahatan sebagaimana yang engkau lakukan, wahai orang munafik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang hendak disentuh oleh Syekh Abdul Qadir Jilani tentang perlunya kita memperbanyakkan masa kita dalam mentaati Allah dan menyusun serta menguruskan perkara-perkara yang mungkin menghalang kita ingat Allah. Ada sebahagian perkara yang menghalang kita mengingati Allah, tidak boleh kita lupuskan, tetapi kita kena atur dia, kerana ia keperluan hidup dan keperluan fitrah. Ada perkara yang perlu kita lupuskan. Artinya kita punya satu tanggungjawab besar mentaati Allah di dunia ini. Dan untuk mentaati Allah, kita perlukan masa yang banyak. Kerana lambang seorang mentaati Allah itu masanya lebih banyak dalam mentaati Allah. Maka dia mesti mengurangkan masa-masa yang boleh menghalang dia untuk mengingati Allah. Sebahagian perkara itu yang perlu dilupuskan, dihancurkan. Itu perkara-perkara haram, perkara-perkara maksiat yang perlu dibuang terus.
Dia tidak boleh berkompromi dengan maksiat. Tapi sebahagiannya, perkara-perkara yang dia perlu dalam hidup. Seperti harta. Seperti isteri. Seperti anak. Seperti suami. Keperluan itu ialah keperluan fitrah. Dan keperluan itu ialah keperluan yang berkait dengan asas kejadian manusia itu sendiri. Namun, isteri ataupun suami atau pasangan, anak dan harta, tiga perkara ini ialah ujian besar bagi orang beriman dalam menguruskannya. Kita tak boleh buang pasangan hidup dalam hidup kita. Kita tak boleh buang anak dalam hidup kita. Dan kita tak boleh buang harta dalam hidup kita. Tak boleh. Tetapi kita kena menguruskannya dengan baik. Supaya masa-masa kita ingat Allah itu banyak. Supaya mereka tidak menghalang kita untuk memperbanyakkan masa ingat Allah. Supaya mereka tidak menghalang kita untuk melakukan kebaikan yang bermanfaat untuk diri kita. Khususnya kita tahu bila kita mati, anak isteri tak boleh tolong kita. Secara umumnya, mereka tidak dapat membantu kita. Isteri kita, suami kita, maka mereka tidak boleh membantu secara langsung. Yang akan menghadap semuanya ini ialah kita sendiri dalam kubur dan hari kebangkitan. Bukan kita pula ditanya tentang tanggungjawab ke atas mereka. Jadi bila kita tahu bahawa anak isteri ini ujian kita, maka kita mesti menguruskannya dengan baik. Kalau kita buka Al-Quran, Allah Ta'ala mengingatkan kita dengan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Dalam surah At-Taghabun pada ayat yang ke-14, Allah menyatakan, wahai orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada isteri kamu, yakni pasangan kamu, anak-anak kamu, musuh kamu. Fahdharuhum, maka berhati-hati. Wa in ta'fu, kalau engkau memaafkannya, wa tasfahu, dan melupakan kesilapannya, wa taghfiru, dan mengampuninya, Allah itu pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini turun bila ada sahabat-sahabat Rasulullah yang ingin berhijrah ke Madinah, tetapi ditahan oleh isteri dan anak-anak. Ada kalangan sahabat Rasulullah yang ingin mendampingi Rasulullah, lalu ditahan oleh isteri dan anak-anak. Sehingga bila berlakunya pembukaan kota Mekah dan tidak ada lagi hijrah, dan mereka mendapati sahabat-sahabat yang sama dengan mereka masuk Islam telah berada pada kedudukan yang mulia, baik ilmunya, baik dari sudut kedudukan bersama Nabi SAW. Lalu mereka menyesal. Kalau dahulu mereka berhijrah awal, dan kalau dahulu mereka mendamping Rasulullah dari awal, nasib mereka dah pandai, mereka dah alim. Kerana mereka ikut isteri dan anak, kata, abang jangan pergi dululah, jangan lagi. Sehingga hari ini orang yang pernah bersama mereka memeluk Islam sudah meninggalkan mereka jauh dari sudut pencapaian agama. Lalu mereka menyesal. Mereka datang balik rumah nak marah balik bini. Kamulah yang halang aku hijrah. Kamulah yang halang aku pergi kuliah. Kamulah yang halang aku untuk mendampingi Rasulullah. Kalau tidak, aku sudah berada pada kemuliaan ini. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Yang dah berlaku. Ia sebagai pengajaran. Maka kamu tidak boleh menghukum isteri dan anak-anak, tapi maafkan mereka. Maafkan mereka, lupakan kesalahan mereka. Jadikan ia sebagai satu ingatan yang berterusan. Artinya, sahabat-sahabat yang hebat, mereka teruskan kesungguhan mereka dalam mendampingi Rasulullah SAW. Daripada hijrahnya, sampailah mendampingi Rasulullah untuk menuntut ilmunya, akhirnya mereka menjadi orang yang utama di kalangan para sahabat. Tapi ada sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka sama-sama masuk Islam, tapi mereka ini bergerak lambat. Alasannya ialah isteri, anak-anak. Saya kata, bang, jangan duduklah bang, biar duduklah. Anak-anak kata, abang, ayah, nanti duduklah ayah. Penanggung itu berlaku. Akhirnya mereka menyesal. Macam kita hari ni lah contoh. Kita suami kena ke masjid. Kita suami kena ke surau. Kita suami kena menuntut ilmu untuk jaga keluarga.
Saya tak payahlah bang. Duduk rumah lah bang. Makan lah bang. Itu ini. Akhirnya, suami yang sepatut menjadi ketua keluarga tidak punya muqawimat. Tidak mempunyai kemampuan memimpin keluarga. Suami dipelari kekuatan untuk didik isteri dan anak-anak. Kekuatan itu dengan cara dia mendampingi para ulama, dia mendampingi orang soleh untuk dia buat balik kekuatan memimpin isteri dan anak-anak. Tapi si kata jangan pergi, duduk kat rumah, selesa kat rumah. Maka si suami mula selesa kat rumah. Akhirnya dia ketinggalan banyak. Dia gagal memimpin dengan baik. Dia gagal menguruskan isteri dan anak-anak dengan baik. Maka dia pun mati, dia menyesal. Isterinya kahwin dengan orang lain lepas tu. Anak ni sibuk urusan dia. Akhirnya dia menyesal dalam kubur. Oleh sebab itu saya ingatkan kita bahawa jangan sampai isteri dan anak-anak kita bukan sekadar kita katakan menghalang kita ingat Allah, mengurangkan masa ingat Allah pun jangan. Seperti isteri dan anak-anak kena jaga elok-elok. Pernah satu ketika sedang Nabi SAW duduk, tiba-tiba datang cucu Rasul Hasan dan Husain. Bila datang Hasan dan Husain, berlari-lari nak jumpa atuk dia. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam fadammahuma, Nabi peluk. Nabi peluk kedua cucunya sambil Rasulullah berkata, sahabat-sahabat tengok ni. Reaksi atuk dengan cucu, satu kelainan. Bila Rasulullah SAW, bila Hasan dan Husain nampak Rasulullah, mereka seronok tengok atuk mereka. Mereka berlari. Berlari dalam masjid, berlari ni. Terus dekat baginda. Baginda memeluk mereka. Lalu Rasulullah menyebut satu hadis. Kata baginda, innal walada mabkhalatun majbanatun mahzanatun. Wa fi riwayatin innal walada mabkhalatun majhalatun majbanatun mahzanatun. Sesungguhnya anak ini, bila sebut anak ni termasuk cucu lah. Sebab naluri kita sayang pada cucu macam naluri kita sayang pada anak. Mungkin cucu tu lebih sikit disebabkan kita dah tua dan nak berehat. Cucu jadi teman mainan kita. Yalah kita tua-tua nak main buai nampak mengarut sangat. Kita dah tua-tua takkan nak main kereta kontrol, main motor boat. Main cucu lah. Maka ia menggembirakan kita. Kata Rasulullah, sesungguhnya anak itu punca kita kedekut. Punca kita penakut. Punca kita bodoh. Dan punca kita bersedih. Apa maksudnya? Sebab anak, tuan-tuan, mungkin kita bakhil nak sedekah pada orang lain. Sebab kita fikir anak banyak sangat. Fikir anak ni diam-diam. Kena tolong ni, kena bantu. Akhirnya, ruang kita untuk bersedekah, memperbanyakkan jariah kita, berkurangan dengan begitu drastik. Seorang ulama namanya Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, bila tabi'in bernama Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, anak murid pada Ibn Abbas, satu hari dia menjual rumahnya dengan harga 100,000. Lalu orang pun mencadangkan, Tuan Guru, ni duit-duit ni bagi anak-anak bagus. Dia kata, kenapa pula aku nak bagi anak-anak aku? Ini untuk aku. Ini untuk aku buat jariah. Anak-anak aku dicari sendiri. Ini adalah masa untuk aku berjariah. Ya, kerana anak dia boleh kerja-kerja lah. Tak perlu mewahkan anak sehingga merugikan ruang untuk kita bersedekah. Bahkan memewahkan anak boleh merosakkan anak. Kata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, ini duit 100,000, aku nak gunakan untuk aku. Bukan maksud guna beli jam mewah, bukan. Kebajikan dia, ketaatan pada Allah. Tapi biasanya tuan-tuan, memang anak-anak punca kita kedekut. Kita berkira banyak. Anak nak masuk universiti, anak nak masuk tu. Walhal, anak kita masih lagi jauh daripada pencapaian tu. Tapi kita dah berkira dia sekarang. Sebab kita dah menyimpang untuk anak, untuk masa depan dia. Sehingga kita lupa masa depan kita. Kita lupa masa depan kita. Yang lebih patut kita cari. Kemudian kata baginda SAW, anak-anak juga punca kita penakut. Bila disyariatkan perang, nak pergi perang, takutlah tinggal anak. Nanti kan anak kita jadi yatim. Kita takut ambil benda-benda risiko sehingga anak kita mungkin jadi yatim. Maka ia punca penakut. Ramai yang tak pergi perang kerana fikirkan anak. Sebab itu syaitan, bila seorang tu pergi perang, syaitan akan ingatkan anak-anak kita.
Sehingga kita berpatah balik. Sebab itu lari di medan perang dosa besar. Wattawalli yaumaz zahf. Jadi kita penakut. Bukan kita penakut nak buat benda-benda yang menguntungkan agama. Sebab fikir anak-anak nak tengok anak, nak peluk anak. Dan anak-anak juga punca majalah. Punca kita jadi bodoh. Nak pergi kuliah fikir anak-anak nak main kita. Saat saya dengan anak-anak ni saat nak kecil lagi itu ini. Dia fikir anak kecil. Dia tak fikir dia mati. Sebab tu masa dia belajar pun jadi kurang. Dan masa dia untuk damping ulama' pun jadi kurang. Maka rugi dia. Dia akan mati dan dia akan pergi. Anak-anak dia ada peluang-peluang yang lain. Tapi memang anak punca kita jadi bodoh dan jahil. Bila dengar ayah nak dengar kuliah. Anak nak tengok Ultraman. Kita pun bagilah anak lah tengok Ultraman. Jadi kita pun tengok Ultraman sekali. Jadi kita pun jadi Ultraman macam anak kita. Patut anak kita dengar kuliah macam kita supaya dia jadi lebih matang macam kita. Tapi tak, kita akan raikan dia lebih. Kalau sekarang ada channel kuliah sebagai contoh ada. Dan sekarang juga budak kita, anak kita nak tengok kartun. Contoh utama kiamat. Anak-anak kesian Ustaz kartun lah. Yelah tak apalah dia tengok kartun. Masalah yang kita tengok sekali tu kenapa? Sebab saya sebut anak ni kita kena pandai urus. Sebab waktu ni waktu kita kuliah. Inilah waktu ruang masa untuk kita belajar. Kuliah subuh, kuliah maghrib mungkin. Inilah kita ke masjid. Dengar kuliah subuh ke masjid, dengar kuliah maghrib. Atau kuliah isyak. Saya sebut tadi anak bukan kita nak hancur, musnahkan anak. Kita nak susun dia. Jangan dia menghalang kita ingat Allah. Jangan dikurangkan masa kita ingat Allah. Kita nak susun pasangan kita. Biar suami kita, biar isteri kita tidak mengurangkan masa kita ingat Allah. Setiap orang mesti ada masa dengan Allah. Inna li rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya hak Tuhan kamu yang kamu kena jaga. Wa li ahlika alaika haqqa. Dan untuk keluarga kamu pun ada hak yang kamu kena jaga. Ini kita susun yang elok lah. Susun untuk masa kita, masa isteri kita, pasangan kita, masa anak-anak kita. Dan juga masa untuk diri kita sendiri. Kita pun kena ada masa berhibur, hiburan yang tertentu. Bila Rasulullah menyatakan dalam hadis Salman Al-Farisi, bersama mengajar kepada sahabat yang bernama Abu Darda. Waktu dia melihat Abu Darda tak pedulikan isterinya, memakai pakaian compang-camping, tidak mau makan melainkan berpuasa, bahkan tidak mau tidur, ingin qiyam. Lalu Salman berkata, Inna li rabbika alaika haqqa. Inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah ada waktu yang kamu kena peruntukkan. Dan diri kamu pun ada waktu yang kamu kena berikan. Dan isteri kamu dan keluarga kamu ada waktu yang kamu kena berikan. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Maka setiap empunya hak berikan ikut waktunya. Kalau kita ada waktu, kita tahu ini waktu ingat Allah. Solat jemaah kita. Jemaah kita pergi awal. Isteri, anak-anak tak boleh halang. Dan tak boleh jadikan mereka penghalang. Inilah waktu kita dengan Tuhan kita. Waktu kita kuliah, kita belajar sebab kita pemimpin. Kita kena coaching setiap hari. Coaching kepimpinan berdasarkan syariat. Manhaj Rabbani. Kita nak pastikan amalan kita berterusan. Sebab sesuatu amalan itu menjadi bernilai dengan 3 sebab. Dan ini kita kena pastikan. Yang pertama, amalan itu mesti berterusan. Nilai amalan tadi bukan cerita banyak atau hal-hal yang lain. Ia mesti satu asas bersifat berterusan. Sabda Nabi SAW, khairul a'mal madama wa in qalla. Sebaik-baik amalan berterusan walau sikit. Kita nak berterusan. Jadi kita kena pastikan setiap hari kalau istighfar kita banyak ni lah istighfar. Kalau setiap hari kita dengar kuliah 2 jam sehari ni, kena istiqamah atau kena berterusan. Jangan nanti kurang jadi setengah jam. Kalau nak kenaik itu tak apa. Tapi pastikan mesti konsisten. Yang kedua, kata ulama', mestilah ikut manhaj yang Rasulullah tetapkan. Ilmu. Ibadat ni kena ilmu. Tak boleh ikut say kita, tak boleh ikut dang kita. Ilmu. Dan yang ketiga, mesti ikhlas. Syarat ni, kita mesti pastikan ikhlas. Jadi bila kita sebut tentang ujian anak-anak, punca kita menjadi
majbanah atau majhalah, jadi bodoh kita. Sebab apa? Tak reti nak ruangkan masa-masa untuk belajar. Masa-masa untuk kita berikan hak agama kita. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga menyebut mahzanah. Anak bini ni punca kita sedih. Kita kalau sakit ni okey sikit lah. Tengok anak sakit, oh nangis. Pahlawan lelaki, dia mungkin tak menangis ditusuk pedang. Tapi dia menangis kerana anak dia demam. Ya. Sekental-kental lelaki, pahlawan. Ni kita katakan, saya ni keturunan Megak Panji Alam. Saya keturunan Hantuah. Tapi bila anak kita sakit, kita nangis. Kalau kita sakit, kita tahan. Saya tahan, tak nangis. Memang kita kuat, tapi kelemahan kita ada pada anak dan isteri kita. Bila isteri kita sakit, kita nangis. Kita mungkin nangis. Anak kita sakit, kita mungkin nangis. Kekuatan kita tak ada. Kekuatan kita ni lemah bila kita mengambil kira daripada anak-anak dan isteri. Sebab itu kita kena pandai uruskan supaya kita tak menjadi sedih sebab mereka. Macam mana nak jadi tak sedih sebab mereka? Maka kita aturkan kehidupan mereka supaya mereka sentiasa sihat dan sebagainya. Sebab kita tahu kalau dia sakit, kita teruk. Kita teruk, kita pun jadi nak jaga dia dan sebagainya. Rugi agama kita. Sebab itu kita pelihara anak isteri kita, biar dia tak terdedah dengan sakit itu dan ini. Kita ajar dia sabar, kita ajar dia untuk berdikari, supaya dia tidak terlalu menjadi beban dalam kehidupan beragama. Jadi anak isteri ini perlu kita tangani elok-elok, supaya masa kita, tumpuan kita kepada Allah tidak akan terjejas. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, bila anak kita dah pandai bekerja, biarkan dia. Jadi jangan sibuk lagi kamu nak kerja untuk dia. Bila anak kamu sudah dapat menguluskan dirinya, biarkan dia. Anak kita dah pandai mandi, biar. Tak apa, ayah nak mandi juga. Jangan, biarkan. Anak kita dah pandai cebok, biarkan dia cebok sendiri. Masa kita ada untuk baca Quran dan sebagainya. Ni anak cebok kita. Dan anak umur 18, cebok lagi. Ayah cebok. Anak saya macam ni. Saya masuk ke mandikan anak saya, suka cebok anak saya. Ya, betul. Tapi rugikan masa kamu. Masa kamu dengan Allah. Anak kita, tuan-tuan, kalau 2 tahun atau 3 tahun, dia dah pandai masuk bilik air. Biarkan dia urus sendiri. Kalau anak kita masuk 6, 7 tahun, dia dah pandai ambil wuduk sendiri. Biar dia ambil wuduk sendiri. Tak payah dia wuduk, kita kena pantau, observe. Sebab apa? Tak pandai lagi budak ni. Ajar dia sampai dia pandai dan kita tak perlu ada masa untuk tengok dia wuduk. Sehingga anak kita pun boleh susun solat ni sendiri. Dia tahu nak solat duha pukul berapa. Dia dah umur 7 tahun, even 9 tahun, duha. Dia tahu nak bangun untuk subuh dia, dia tahu nak bangun zuhur, asar. Bila dia dah pandai solat waktu, biarkan di sini. Dan jangan kita bebankan dengan membuang waktu kita. Sebab setiap waktu itu terlalu bernilai. Kalau itu seorang ayah yang bijak. Dia dah pandai pertama ajar isterinya berdikari. Jangan sampai isterinya pun tak erti berdikari. Kalau isteri dia dah boleh pergi sendiri untuk beli barang itu, biar dia pergi. Dan kita sibukkan beribadat. Sibukkan untuk memperbanyakkan. Sebab kepimpinan perlu masa yang kuat, banyak untuk kepimpinan. Sebab kita ni kepimpinan, nak jaga isteri dan anak-anak. Jadi kalau isteri kita pun boleh berdikari, jadi berdikari. Dia mampu berdikari. Mereka pada hal tertentu, kita perlu ada, ya kita ada. Jadi masa kita tu, dijimat. Isteri kita boleh disiplinkan anak-anak, kita dah jimat masa. Tak perlulah terpaksa call suami. Abang tengok anak-anak ni teruk bang. Balik bang. Kena balik. Baru nak baca Quran. Satu muka surat, bini dah panggil balik. Sebab ni anak masalah ni. Isteri pun tidak pandai menguruskan anak. Dan suami tak mengajarnya. Maka masa-masa kita. Sebab tu perhatikan umur kita. Kalau tuan-tuan umur 40, 50 masih sibuk dengan anak, tuan-tuan ada masalah besar. Atau masuk 60. Sibuk lagi dengan anak, masalah besar. Sebab itu para ulama dahulu, antara cara mereka menangani anak-anak, mereka kahwinkan awal. Apa tujuan mereka kahwin? Supaya mereka tak sibuk dengan anak mereka. Tidak, kita susah anak kita ni nak jaga anak dara. Dah kahwin kita mesti selesai. Laki dia jaga. Ataupun anak kita lelaki ni, turuna Allah, susah kita ni. Anak turuna. Masa kita terikat lagi dengan dia. Sampai dia kahwin dah ada orang masak untuk dia, dah ada orang uruskan dia, dah selesai.
Itu mereka mengahwinkan anak mereka awal. Mereka mengahwinkan. Mereka beri kata dua, nak kahwin tak nak kahwin? Kata dua. Sebab mereka bimbang masa mereka dengan Allah. Sebab anak-anak kita tuan-tuan bila dia kahwin, dia jadi lebih matang. Dia lebih, sebab dia nama suami, dia nama isteri, dia akan jadi lebih bijak. Kalau kita biar dia macam tu, sampai sudah dia tak bijak. Mak dia juga kena masak. Patut mak yang tua ni dah banyak masa untuk ibadat. Paksa masak lagi ke anak-anak yang dah tua ni. Kena, ya anak-anak sebagainya tak nak masuk dapur. Mak juga terbeban. Alasan mudah mak kita rindu masakan mak. Sampai ketua mak ni sampai erik lutut ni nak masakkan anak. Alasan rindu masakan mak. Tak ada orang boleh tanding masakan mak atas dunia ni. Betul lah, agak-agak lah tengoklah mak tu. Paling kurang kita yang berjaya masak masakan mak sehingga mak pula rindu masakan kita. Dan sebagainya. Sebagai contoh. Kadang-kadang kesian ibu-ibu kita yang patut beribadat. Dia patut tebus banyak kesilapan dia dulu. Mungkin puasa qada dia pun tak habis. Bila nak puasa qada macam ni, kena masak. Bila masak kena rasa. Bila rasa sedap, makan pula dia. Dah. Masalah qada dia. Kena anak tak ambil peluang untuk menangani kekurangan ibu dia masa untuk ibadat. Ibunya dulu kurang masa ibadat. Tapi dia terus bebankan sampai mak dia tua, masih ke dapur, masih sekian-sekian. Masih terpaksa jaga cucu dia. Dah. Bagaimana masa kita dengan Allah? Bila mati tuan-tuan, tak ada apa, kita seorang je. Tak ada cucu yang kita jaga. Tak ada anak. Betul, anak-anak yang baik pun dia tak sibukkan mak ayah dia dengan cucu dia. Dibimbang dia, ayah masa ibadat banyak. Terbuang dulu masa muda sebab besarkan kita. Ni ayah nak jaga cucu kita pula. Sekali-sekala tak apalah. Ni terus jaga terus lah. Saya tengok seminggu sekali ya. Seminggu sekali tengok cucu dia. Maka si ayah, si ibu terbeban pula jaga cucu. Mana masa dia dengan Allah? Kata rugi. Ustaz kan itu kan ibadat juga. Ia satu sudut. Tapi ibadat itu memerlukan syarat yang ketat. Berbanding ibadat yang tak perlu syarat yang ketat. Tak ada hal-hal duniawi, main, makan, minum, boleh jadi ibadat tapi syaratnya ketat. Dan jarang orang boleh memenuhi syarat dia. Tapi yang namanya sembahyang puasa syaratnya tak ketat. Orang kita solat itu memang ibadat. Sebab itu ulama' membahagikan ibadat pada khususi dan umumi. Ibadat khusus yang tuan-tuan masuk dan memang ibadat. Ada ibadat umum. Tuan-tuan perlu niat dia jadi ibadat. Kita, Ustaz, saya makan kan ibadat kan? Betul. Tapi syaratnya ketat. Awak kena niat makan ni betul-betul ibadat. Dan lepas tu dengan makan tak mengganggu ibadat awak. Main kan ibadat betul. Tapi syarat untuk jadikan main tu ibadat susah. Sebab keinginan nafsu tu lebih kuat. Akhirnya, walaupun kita asal niat main untuk ibadat, dia tak jadi ibadat. Seakan kita buat ni kemu ibadat. Betul, secara umum begitu. Tapi diperlukan satu syarat sedar kita. Syarat sedar yang panjang. Dia kalau sembahyang ni, kalau kita tengah sembahyang tak sedar pun tak apa, sah sembahyang. Tetap dinamakan ibadat. Tapi bila kita buat benda lalu kita tak sedar, dia tak jadi ibadat. Maka antara ibadat khususi dan umumi, kita nak fokuskan ibadat khususi ini. Yang saya katakan banyakkan solat, kita banyakkan baca Quran. Ya, semua hidup kita ibadat, kita tak nafikan. Tapi seluruh hidup ibadat ini untuk jadikan ia sebagai satu ibadat memerlukan syarat yang ketat. Dan ramai orang terbabas. Dan itu saat main ni pun ibadat. Tahu-tahu patah kaki tak pergi masjid. Ibadat macam mana? Tahu-tahu bergaduh. Tak habis bergaduh. Sebab main. Sebab dalam main ada persaingan. Bukan kata main. Dia ni minat pasukan ni minat pasukan ni, dah gaduh dah. Itu baru minat pasukan, tak main. Ni minat pasukan A, ni minat pasukan B. Gaduh dalam Facebook. Benda-benda macam tu, tuan-tuan, dia perlukan satu syarat yang ketat. Jarang orang yang melepasinya. Tapi kalau yang ibadat ni memang ibadat. Jadi, bagaimana kita nak susun isteri kita, anak-anak kita, biar benar-benar masa kita ingat Allah banyak. Dan kita tak perlu nak cari rezeki yang banyak untuk mereka. Ajar mereka qanaah. Kalau tidak, tuan-tuan, lepas kontrak sambung kontrak. Kenapa anak sah? Anak dah kahwin je. Dah kerja. Bila dia tak cukup siang, dia tak tu saya top up lagi dia. Top up lagi. Siapa nak top up amalan awak? Siapa yang nak top up nilai usia awak di hadapan Allah? Ni anak kita tuan-tuan sampai dah tua reta ni. Kita masih lagi dah sponsor dia ni. Tak habis lagi ni. Sebab kita tak ajar dia qanaah.
Lah anak dia kerja gaji 3,000 sebulan. Dia nak duduk rumah yang sewanya 4,000 sebulan. Ayah kena top up lah. Dia nak hidup mewah dengan gaji yang kecil. Dan itu ayah dia akan beri pada dia. Maka ini kesilapan kita. Bila tak ajar anak kita hidup dengan qanaah. Ajar hidup anak ni qanaah. Sebagaimana kita dulu hidup dengan susah, mereka perlu lalui benda ni sebagai satu disiplin, sebagai satu tarbiyah. Akhirnya mereka tak ada masalah duduk rumah kecil. Walaupun sebelum ini duduk dengan ayah, duduk rumah besar. Walau selama ni duduk dengan ayah ada 5 bibi. Sekarang mereka perlu berdikari duduk rumah sendiri. Bibi tak ada. Terkejar-kejar mereka. Tak apa, biar mereka belajar. Tarbiyah mereka. Biar mereka belajar qanaah. Dan biar kita ajar anak-anak kita qanaah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bawa balik makanan, tiba-tiba anak kita tunjuk tak suka dan sebagainya. Weh tuan anak, kita kena bersyukur pada Allah. Ajar dia syukur. Ayah sikitnya bawa balik tak cukup. Syukur pada Allah, insya-Allah. Baca bismillah, insya-Allah cukup. Selalu bila kita berikan rezeki pada mereka, ajar mereka cukup. Qanaah. Jangan ajar mereka mencela, jangan ajar mereka tak cukup. Ajar mereka ini terbaik. Kerana itu tuan-tuan sekalian, kita bimbang kalau kita tak tangani anak-anak kita. Sama ada masa kita dengan dia atau sifat-sifat yang perlu kita bentuk, maka dia boleh jejaskan agama kita. Dalam Al-Quran kita baca bagaimana anak yang menyebabkan mak ayah kufur. Allah sebut dalam suratul Kahfi pada ayat 80 dan 81. Allah berfirman, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Bila Nabi Khidir AS berjalan dengan Musa, maka terjumpa seorang budak bermain di tepi pantai. Lalu Khidir pun panggil budak ni, lalu dibunuh budak ni. Musa pun terkejut. Bunuh budak. Fa'amal ghulam, budak belum balik, dibunuhnya. Lalu kata Nabi Allah Musa, ini perkara yang mungkar. Ini perkara yang bahaya ni, salah ni. Lalu kata Khidir, kan aku dah cakap jangan tanya. Nanti aku beritahu sebab apa. Semua aku buat ni akan aku beritahu sebab apa. Sabar. Lalu akhirnya Khidir pun beritahu. Selepas mereka ditakdirkan berpisah. Adapun budak itu, kata Khidir, mak ayah dia orang beriman dan taat pada Allah. Tetapi kedua ibu bapa ni terlalu sayangkan anaknya. Dan anak ni pula bila besar akan jadi kafir. Sayang mak ayah dia pada dia menyebabkan mereka juga akan jadi kafir. Maka Allah nak selamatkan dia daripada cinta pada anak yang menyebabkan kekufuran. Maka sebab itu aku bunuh budak ni. Dan Allah ingin menggantikan dia lebih baik. Tuan-tuan, waktu mana kedua ibu ayah ni, dia orang baik, taat. Dia ada seorang anak lelaki, sayang anak ni. Sebab macam kita sebut, sayang anak ni boleh bawa pada kufur. Maka anak ni memang ditentukan dia bila besar tadi seorang yang kafir. Bukan kafir biasa. Kafir yang mendorong mak ayah dia masuk kafir juga. Ketika itu wanita itu masih mengandung. Dia mengandung lagi. Maka Khidir pun membunuh budak ni. Maka kedua ni pun sedih sebab anak dia mati. Namun lahir anak baru, setengah ulama tafsir kata yang lahir ni anak perempuan pula. Yang jauh lebih berbakti, jauh lebih sayang pada mak ayah dia dan jauh lebih menjaga agama mak ayah dia. Allah ganti lebih baik. Sebab itu dalam ayat ini, ayat 80-81 ajar kita, banyak qada, ketentuan yang tidak baik, lebih baik daripada apa yang baik, yang kita pandang baik. Banyak benda tuan-tuan yang kita nampak tak bagus dalam perkiraan akal kita, ia lebih baik pada agama kita. Untuk agama kita, berbanding yang kita lihat bagus dan bagus. Ini antara kisahnya. Bagaimana kata para ulama. Si mak ayah ni sayangkan anak. Tapi anak ni, nanti bila besar penyebab kufur. Maka dimatikan dulu budak ni. Supaya budak ni pun mati dalam Islam. Mati belum balik. Dan mak ni pula dapat anak baru yang lebih taat pada Allah dan lebih penyayang daripada anak sebelum ini. Lebih penyayang dan lebih kuat agama dia. Maka kita pelihara agama satu keluarga. Ya, benar. Anak-anak ni penyebab seorang mak ayah kalau sayang, dia boleh keluar daripada Islam. Anak jadi mubalik Kristian misalnya, dia pun pergi mak ayah dia dulu lah.
Dia kalau anak dia yang agama, dia juga pergi pada mak ayah dia. Jadi sebab itu bila kita sebut tentang anak ni bahaya. Kalau kita tak didik dengan baik, tuan-tuan sekalian, malu kita bawa. Dia kalau malu dunia tak apa, malu akhirat sekali. Itu Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan juga keluarga kamu, isteri dan anak-anak kamu daripada api neraka. Ini kewajiban kita untuk jaga. Dan Nabi SAW menyatakan, inna fi malir rajul fitnah wa fi zaujatihi wa waladihi fitnah. Sesungguhnya pada harta kita ada ujian, pada isteri kita ada ujian, pada anak kita ada ujian. Jadi 3 benda yang kita perlu perhatikan dalam hidup kita supaya tak ganggu agama kita. Harta kita, isteri kita, anak kita. Urus mereka elok-elok. Uruskan harta elok-elok sehingga kita tak ambil mereka yang halal. Dan urus isteri dan pasangan kita, anak-anak kita, biar dia membantu kita untuk mentaati Allah. Dan memperbanyakkan lagi masa untuk kita mentaati Allah. Jadi kalau kita gagal menguruskan mereka, isteri dan anak-anak, maka sebenarnya kegagalan itu untuk kita juga. Gagal uruskan mereka, maka dia akan menghalang agama kita. Dia akan merosakkan agama kita. Sebab itu Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim. Kata Allah Ta'ala, wahai orang beriman, jangan kamu khianati Allah, jangan kamu khianati Rasul, jangan kamu khianat amanah yang diberikan. Dalam keadaan kamu tahu bahawasanya harta kamu itu, anak-anak kamu itu ialah ujian kamu. Dan Allah itu di sisinya balasan yang besar. Maknanya tuan-tuan, kalau kita, anak-anak, isteri kita, harta penyebab kita menghalang kita ingat Allah, maka kita sedang khianat Allah. Dan kita khianat Rasul yang menyampaikan perintah Allah. Maka jangan khianat Allah, jangan khianat Rasul, dan jangan khianat amanah ini. Isteri, anak-anak, pasangan, amanah Allah. Bila amanah Allah, kita jadikan mereka punca sebab untuk dapat pahala banyak. Kita nak jadikan isteri dan anak-anak sebab dan punca kita ada masa yang banyak untuk ingat Allah. Jangan sebaliknya. Itu ramai orang dengan anak, dengan isteri, mereka menyesal. Masuk kubur, baru mereka tahu mereka tak beri hak beragama untuk mereka. Akhirnya dia jerit, dia panggil anak, dia panggil isteri, semua tak boleh tolong dia. Sebab yang masuk bersama kita dalam kubur amalan kita. Bukan isteri kita masuk dalam kubur bersama kita, bukan anak kita, bukan kawan kita, bukan pemimpin kita, bukan pengikut kita, bukan harta kita. Siapa masuk? Kita masuk. Tapi kalau kita masuk, apa yang kita perlu buat? Siapkan bekalan untuk kita. Kalau tuan-tuan dah tahu kita nak buat satu perjalanan yang kita tak mampu minta tolong daripada sesiapa, maka kita pasti siapkan bekalan untuk kita. Makan kita, duit kita, semua. Jadi ingat, tempoh waktu itu terlalu dekat. Masa kita untuk kembali pada Allah begitu dekat. Jangan jadikan anak-anak, isteri sebagai alasan yang alasan ini tak pernah laku. Tetapi di sisi Allah tidak ada alasan pun yang laku. Tak ada satu pun alasan yang laku. Kita mungkin boleh beri alasan kepada orang di dunia, saya anak, masa isteri, tapi tidak di sisi Allah. Kerana Allah tak mengajar kita mencari alasan. Jauh menjadikan alasan sebagai benteng. Tapi Allah menyuruh kita ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha itu menjadi penilaian Allah. Bukan masalah berjaya atau tidak. Berjaya atau tidak ia agak subjektif. Tapi usaha itu mesti ada. Kalangan Nabi-Nabi yang berdakwah, seorang pun tak ada pengikut. Ada Nabi yang berdakwah, seorang je pengikut. Tapi bukan itu nilai kejayaan di sisi Allah. Kejayaan ialah usaha kita. Bila seorang berusaha ke arah itu. Saya usaha untuk didik anak, didik isteri saya supaya saya ada masa ingat Allah lebih banyak. Usaha itu yang Allah nilaikan. Dia memang kadang-kadang saat saya dah buat macam-macam, tapi tak apa, waktu usaha. Sebab kejayaan itu agak subjektif. Ada orang yang Allah beri dia kejayaan, ada tidak, diuji dengan tidak berjaya, tapi dia berjaya di sisi Allah. Dia macam perang lah. Perang ni kadang menang, kadang kalah. Menang atau kalah sebenarnya menang di sisi Allah. Kamu berjaya mentaati perintah Allah. Kalau kamu mati pun kamu menang, kalau kamu hidup pun kamu menang. Pahala di sisi Allah.
Sama lah kita yang isi anak, kita mesti ada usaha. Habis saya dah buat Ustaz tak berjaya, tak apa, usaha. Usaha anak-anak kita, isteri kita, suami kita, pasangan kita, harta benda kita, pembantu pada ibadat kita. Dan insyaAllah itulah yang akan menjadikan kita dekat dengan Allah. Maka jangan, Syekh menutup perkataannya, jangan jadi macam orang munafik. Jangan jadi macam orang munafik. Kenapa macam orang munafik? Ya, anak-anak, isteri, harta terus menjadi alasan mereka. Lagi kenapa orang munafik? Mereka ini sentiasa tak setuju dengan keputusan Allah, qada dan qadar Allah. Dan mereka melakukan ibadat dengan riak dan nifak. Jadi kita, tuan-tuan, kita nak didik diri kita, jangan sama dengan orang kafir, jangan sama dengan orang munafik. Sebab kita mukmin. Kita orang beriman. Lalu kita melihat segala perintah Allah, kita redha dengan segala ketentuan dia, dan kita ibadat dengan penuh keikhlasan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.